Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi majlis, yang juga penghulu bagi Mukim Benda Poyong, yang dikasihi penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nasir bin Maksuh, Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, dan yang dihormati penceramah yang kedua bagi pentas pemuda pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Zamri, yang juga Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan. Pada penyeliadun pimpinan peringkat MTD, peringkat kawasan Muslimat, ahli jawatankuasa pemuda, urus dia sambutan, para penghulu, pimpinan, tuan-tuan, puan-puan, para pihak keselamatan, dan juga hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di padang markit Benda Poyong kita ni untuk sama-sama mendengar ceramah pentas pemuda yang kita jemput khas daripada penceramah anak muda, bakal pengganti kepada pimpinan yang akan pergi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini sehari suntuk kita melancarkan program pagi tadi bersama-sama dengan masyarakat. Pemuda turun, belia turun, minum kopi bersama-sama dengan orang kampung. Dan pada setelah pagi juga, selepas daripada tu kita mengadakan sukan rakyat, sukan anak-anak dan belia serta orang tua sikit, serta naik kereta kuda, macam-macam acara khidmat guaman dan juga cek penyakit serta mendapatkan ubat jika ada yang berpenyakit lah. Dan pada malam ni kita alhamdulillah, tadi kita telah pergi ke beberapa tempat untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada mereka yang dikira berpatutan untuk menerima sumbangan daripada kerajaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis pada malam ini amat menepati dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh supaya kita seringkali memberi peringatan-peringatan agama kepada seluruh manusia, kerana manusia sememangnya mudah lupa. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan hendaklah kamu beri peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu sahaja yang dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, penceramah pada malam ini akan memberi penjelasan kepada kita sejelas-jelasnya tentang siapa kita, apa peranan kita, apa tanggungjawab kita. Sebentar tadi tazkirah ringkas daripada Tuan Guru Ajillah yang telah memberi amanat dia kepada kita, yang begitu baik sekali kepada kita untuk kita ambil perhatian, iaitulah dengan mengatakan bahawa kita ni, orang Melayu ni cerdik sungguh, hebat sungguh, dia pandai sungguh. Tinggalnya ada sikit je hak tak berapa cerdik, dengan bahasa kasarnya bodoh, iaitulah kita tidak mengambil
tanggungjawab yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita melaksanakan. Tanggungjawab menjaga amanah bumi ini Allah Taala beri amanah kita dah. 15 tahun dah sepenuh kita merdeka ni, Allah Taala beri amanah dengan firman Dia-Nya, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni, Allah Taala kata, sesungguhnya bumi ni aku wariskan kepada hamba-Ku yang soleh. Hari ini muslimin dan muslimat negara China, Tok Guru Hajilah sebut tadi, perintah dengan undang-undang China. Negara India perintah dengan undang-undang India. Australia perintah dengan undang-undang Australia. Malaysia perintah dengan undang-undang British. Ini satu tanggungjawab kami pihak pimpinan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Hasil daripada kita meletakkan Islam sebagai tempelan dan agama, ibadat dan bacaan doa sahaja. Akhirnya apabila ditanya di dalam parlimen oleh ahli parlimen Pasir Mas dengan mengatakan berapakah jumlah pusat judi dalam negara, dan sila nyatakan lesen-lesen yang dikeluarkan mengikut statistik negara. Setiap negeri sila kemukakan, wahai Menteri Perdagangan, wahai Menteri yang menjaga lesen bagi perjudian sesebuah negeri dalam negara kita. Maka telah dinyatakan di hadapan hamba ini ada kenyataan di parlimen yang nyata telah dengan rasminya disebut oleh menteri berkaitan, iaitulah Johor Bahru. Ada negeri Johor Bahru, pusat judi dia yang diberi lesen untuk berjudi 190 butir. Dalam bandar dan dalam kampung di Johor Bahru semua sekali 190 pusat judi. Kedah 51 pusat judi. Melaka 83 pusat judi. Negeri Sembilan 82 pusat judi. Negeri Pahang 70 pusat judi. Perak 220. Perlis ni pasal negeri kecil. Pulau Pinang 160, kecil juga. Tapi kerana keperluan. Selangor 320, wilayah persekutuan 300, Sarawak 180, Sabah 160, Kelantan kosong. Tak ada sahabuk pusat judi. Orang Cina tak ada ke? Ada juga. Orang Keling tak ada ke? Ada juga. Tapi apa Tok Guru boleh buat? Hak main ke dalam rok kau banek kereta, kita tak boleh buat apa. Dia mau jawab sendirilah depan Tuhan seksa. Tetapi yang dilesenkan oleh kerajaan tempatan tidak ada satu pun di Kelantan. Terengganu telah dihapuskan semenjak pemerintahan Tok Guru Haji Adi. Tok Guru Haji Adi merintah 4 tahun. 2004. Sebelum 2004. Merintah 4 tahun. Ambil kelik ke demo, Terengganu kosong juga. Terkosong, masih lagi kosong. Tak tahulah sehari dua ni takut ada hak susu. Kalau karaoke ada dah lesen publik. Kalau kalau pusat karaoke itulah pun dilesenkan. Tapi pusat judi, kasino masih lagi kosong. Tu pun bekas hak kita merintah 4 tahun. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat sekalian, pentas ini bukan untuk mengatakan dan mengutuk sesiapa. Pentas ini bukan semata-mata untuk menghina orang lain, tetapi pentas ini supaya tuan-tuan berfikir untuk keselamatan tuan-tuan di dunia dan juga di akhirat nanti. Inilah yang kami harapkan, kerana sememangnya kita hidup di dunia ini sementara sahaja. Lihatlah bagaimana perjalanan mereka yang telah lalu. Ibu, ayah, datuk, nenek moyang kita di waktu muda, di usia muda berdegang, bercakap. Tetapi bila Allah Ta'ala tarik gigi jadi kohor kurang, rambut jadi kohor jarik, belakang jadi kohor bokok, penyesalan di waktu itu jika sekiranya tidak bertaubat juga, masuk dalam lubang kubur akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, untuk generasi muda sekarang ini dan untuk kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berfikir
kesejahteraan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada negeri Kelantan ini, tuan-tuan sekalian. Kekayaan demi kekayaan, kesejahteraan demi kesejahteraan, hasil mahsul bumi semakin subur. Alhamdulillah. Pemuda di Kaca Sebiden Nani Lado 3-14 orang tanahlah kaji ebui bantuan tanah dia. Amo tanya khabar tadi, bunyi kata tanah lada, tapi tubik lada tak ada nak kutip. Banyak kelajar. Kutip banyak. Setiap jula kena buat junjung, tuan-tuan sekalian. Ini menunjukkan kesuburan. Dan bagaimana penemuan-penemuan galian demi galian. Batu marmar di Gua Musai, emas di Jeli, minyak di sungai di patah kita. Tunggu masa nak gali, tak boleh lesen ya. Semua ini hasil mahsul daripada kekayaan yang Allah Subhanahu Taala janjikan kepada orang yang beriman. Yang saya bacakan sebentar tadi. Seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kekayaan daripada jalan yang melimpah ruah. Di langit dan di bumi akan terbit hasil mahsul yang boleh memberi kesenangan kepada penduduk setempat. Tuan-tuan boleh berfikir atas dunia ni. Bila mana saja umat Islam, di situ Allah mengirimkan petroleum. Di Malaysia, negara kita hasil pertama petroleum. Umat Islam ramai. Di Mekah, di Amerika ada petroleum? Tak ada. Dia terpaksa serai negara orang untuk mendapatkan kekayaan ini, tuan-tuan sekalian. Dan tanpa disangka-sangka, bahan betul hak duk ala bumi yang tidak disangka-sangka di zaman Nabi dulu, hari ini keluar menjadi sumber ekonomi kekayaan dunia, dan seluruh dunia berpakat. Hari ini Amerika telah menghancurkan Iraq. Dia seduk habis minyak Iraq. Dia telah serang negeri Afghanistan. Dia buat laluan minyak untuk dijual kepada China hari ini, tuan-tuan sekalian. Semuanya hasil bumi Malaysia dan seluruh dunia, di Iraq dan sebagainya, hak orang Islam. Tetapi kerana manusia yang beragama Islam leka, akhirnya orang lain yang menjadi kaya, kita masih seperti biasa. Maka pada malam ini kita berseru, pentas pemuda pada malam ini berseru supaya sama-samalah kita kembali kepada bertakwa kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kesenangan dan kesejahteraan kepada kita di dunia baik dan di akhirat. Lagi-lagilah yang kita minta. Oleh sebab itulah dalam ayat 1000 dinar yang sering kali kita baca, Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi jalan kejayaan, jalan keluar kepadanya. Dan dia akan memberi rezeki yang melimpah ruah tanpa disangka-sangkakan. Itulah ucapan alu-aluan daripada hamba matlamat pentas pada malam ini. Di samping ingin menampilkan bakat-bakat baru dari kalangan pimpinan peringkat pemuda, insya-Allah Datuk Kamarudin akan hadir sama, akan berucap di akhir ketibaan Datuk telah bersampai. Alhamdulillah, insya-Allah kita berganding bahu pada malam ini. Sama-sama kita berkongsi untuk mendapat perhatian dan juga mendapat peringatan bagi diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang tak hadir pada malam ini. Sekian sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.